Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Syukur kita kehadirat Allah SWT. So pagi ni, pagi Jumaat, saya nak kongsi sikit berkenaan dengan isu Mahkamah Syariah. Dah lama juga saya tak upload video berkenaan isu Mahkamah Syariah. So hari ni saya berkesempatan kita ambil topik berkenaan dengan permohonan ataupun mengesahkan kesah sarapan anak. Okey. Untuk melayakkan ataupun kelayakan untuk anak tu adalah sah taraf, pastinya melalui perkahwinan yang sah. Direct je. Kalau anak tu lahir selepas berlakunya akad nikah yang sah, pastinya boleh dinasabkan oleh ayah kandungnya. Betul tak? Okey. Isunya sekarang ni, kebiasaan di mahkamah, kalau perkahwinan tu sah, mengikut prosedur, mengikut hukum syarak, memang tiada masalah pun. Walaupun dalam, kalau kita ada katakan apa, perkahwinan yang walaupun di luar negara ke dalam negara, janji perkahwinan tu sah menurut hukum syarak, insya-Allah pihak Jabatan Pendaftaran pun tak ada masalah untuk meletakkan anak tersebut dibenkan nama ayah kandungnya. Okey. Ini saya nak beritahu isu anak yang tak sah taraf ataupun kesarafan anak ni, isunya apabila perkahwinan yang berlaku tidak mengikut prosedur mana-mana negara. Sebab itulah kita perlu mendapatkan kesah tarafan tu. Nak pastikan nikahan tu adakah sah atau tidak sebelum pihak JPN meletakkan nama anak tu kepada anak nama ayah kandungnya. Okey. Batu-batu pula lah kali ni kan. Okey. Apabila satu pernikahan yang dilakukan tanpa mengikut prosedur di Malaysia lah, kita ingat, maksudnya nikah kampung, nikah yang tak apa ada surat nikah, ataupun nikah-nikah yang dulu kan adalah orang kata nikah lah kan, janji sah menurut hukum syarak. Itu kata-kata untuk melapaskan saja geram kan. Tapi kita di Malaysia harus mengikut prosedur. Ingat, saya beritahu sini, di Malaysia ada undang-undang. Jangan ambil sambil lewa, meletakkan kesalahan pada orang lain. Nak nikah ikut prosedur mahkamah. Okey. Apabila anak, okey, isunya sekarang ni bila anak, isu ni kalau anak je, kalau kahwin ni tak ikut syarat pun, kalau anak ni tak berbangkit, mereka ni tak akan datang ke mahkamah untuk mengesahkan kesarafan anak. Ataupun ketika anak dah nak kahwin, bila surat nikah, pihak kamu minta, mana surat nikah ayah kamu? Masa itulah menggelupuk. Masa tu punya dah nikah dulu-dulu lama dah nak kena sahkan balik kan, menjadi banyak masalah. Itu yang berlaku sekarang. Ketika dah kesepitan tu, menuduh orang menyulitkan dia lah, menyusahkan dia, sedangkan diri sendiri yang menyusahkan diri sendiri. Okey. Ini saya sebagai pengurusan syariah ni, saya nak maklum kepada anda semua, nak nasihatkan, jangan ambil remeh endah. Okey. Isu yang biasa berlaku dalam permohonan pengesah anak di mahkamah melibatkan perkahwinan yang tidak sah mengikut syarak, dan juga melibatkan nikah sedikit, nikah kampung, nikah luar negara, semua melibatkan pernikahannya yang diragukan. Diragukan. Okey. Baru-baru ni saya satu kes berkenaan dengan isu kesarapan anak apabila perkahwinan tu dilakukan secara nikah sedikit dan dibuat oleh pihak luar, tapi nikah di Malaysia dapat surat nikah Indonesia. Ini banyak sangat berlaku. Duit dah banyak habis. Pergi JPN nak daftarkan anak, surat nikah telah pun ditarik balik dalam palsu. Jadi mahkamah boleh mensabitkan 3 saja sebab je, 3 alasan boleh disabitkan anak itu adalah anak sah taraf kita. Yang pertama adalah perkahwinan yang sah yang saya beritahu tadi, iaitu perkahwinan yang fasik dan juga perkahwinan yang syubhah. Selalunya fasik ni pernikahannya contohnya menggunakan wali yang tidak mendapat tauliah. Ni pernikahan fasik lah. Biasalah bila kita nikah sedikit ni,
tanpa ada ikut prosedur betul, pasti juru nikah yang diragukan. Kalau juru nikah tu ayah kita, ayah kandung, tak ada masalah. Ini patutnya wali hakim lah. Sedangkan orang yang menikahkan tu tak ada tauliah pun untuk menikahkan kita kan. Itu biasalah, menikah sedikit begitu. Okay. Kemudian okay, bila nikah tu fasik atau syubhah, berlakunya persetubuhan, betul tak? Bila berlakunya persetubuhan semasa selepas akad nikah tu, alhamdulillah lah, tak ada masalah untuk dibingkai walaupun kena dibicarakan. Okey. Dalam ikut kat sini, pernikahan yang fasik iaitu bila mereka menikah. Okey, mereka merasakan pernikahan tu sah kan. Kan ejen kata, "Pak, nikah ni sah." Bagi mereka yang tak tahu ni, merasakan percayakan bahawa orang ejen kata sah, mereka meletakkan perkara tu sah lah. Itu yang banyak berlaku kan. Bila akad nikah yang dikatakan fasik tu berlaku dan tidak memenuhi hukum syarak tu berlaku, selepas tu berlakunya persetubuhan, maka anak tu bolehlah dibinkan. Tetapi mesti cukup 6 bulan kamariah. Tak cukup akad nikah tu, pelik juga kan. Dan ada syarat-syarat yang lain. Okay. Bila seorang tu tak tahu, memang dia tak tahu pernikahan dia tidak sah, mahkamah bolehlah sabitkan untuk anak dia. Tapi kalau dia tahu memang pernikahan tak sah, masalah tu, masalah. Jadi bagi mereka, saya bagi tahu sini, untuk mensabitkan, menasabkan anak tu, anak kandung kita, itu kita beritahu tadi, perkahwinan yang sah, melalui perkahwinan yang sah, itu perkahwinan yang fasik dan perkahwinan yang syubhah. Okay. Jadi pastinya sebuah pernikahan ni mestilah menurut hukum syarak bagi saya, sebab kita melibatkan keturunan. Bila melibatkan keturunan, kena hati-hati. Jadi saya nak bagi tahu sini, sekiranya kita nikah di luar negara, nikah yang belum daftarkan lagi, nikah sedikit, nikah-nikah yang pelik-pelik ni kan, mohon cepat-cepat sahkan pernikahan tersebut. Dan sekiranya berlakunya untuk proses untuk pendaftaran anak, pastinya JPN nak tahu juga kesah sarapan anak dan diragukan. Semua proses ni boleh dilakukan. Nanti kami pun sebagai peguam biasa buat laku permohonan ini di mahkamah. Just hari sharing saja berkenaan dengan isu kesah sarapan anak tadi. Dah lama saya tak buat video, dan bagi saya nak kat sini, kesah sarapan anak. Pastinya anak tu anak kita dan lahir selepas akad nikah. Jangan kalau nikah apa maksudnya, kalau perlakuan zina tu dia bukan lagi sebelum akad nikah, dia bukan lagi anak yang sah saraf. Dia bukan anak tak sah saraf lagi dah. Bukan anak. Maksudnya kalau berlakunya perzinaan lepas tu orang nikah, anak dalam perut, so mungkin dikatakan itu anak yang tak sah saraf kan, sebab perlakuan dilakukan adalah secara zina, bukan selepas akad nikah. Isu ni sebenarnya banyak yang kita kena tahu fakta-fakta lah sebenarnya, daripada mana tarikh nikah, tempat nikah, juru nikah. Jadi untuk mensabitkan kesah sarapan anak ni sebenarnya banyak fakta yang saya kena tahu sebelum kita naik ke mahkamah dan mahkamah buat keputusan. Jadi kadang tu kita ni mendengar kata orang, boleh sah, tak sah. Sedangkan isu setiap kes kesah sarapan anak tak sama. Saya nak bagi tahu, jangan kita mengandaikan dengan kes-kes yang tak sama. Walaupun kesah sarapan tu sama, tapi isunya berlakunya tak sama kan. Jadi hari ni sekadar untuk sharing saja berkenaan dengan isu kesah sarapan anak. Semoga jumpa lagi video saya akan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.